Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati lagi dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para asatidah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripadanya pada malam yang bahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan disertai dengan pengajian ilmu agama. Mudah-mudahan perhimpunan kita dan juga bacaan kitab pada malam ini khususnya mendapat ilmu yang barakah dan seterusnya mendapat ilmu yang manfaat. Boleh kita mengerjakan amal ibadah seperti mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, mereka yang mengaji ilmu agama, yang mengetahui ilmu agama, yang menuntut ilmu agama, fadilatnya ataupun kelebihannya sangat besar, yakni sangat banyak, seperti mana hadis yang bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liya'mala bihi wa yu'allima ghairahu kana khairan lahu min alfin rak'atin raka'aha. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang mengetahui ataupun yang mengaji ilmu agama, yang menuntut ilmu agama, yang belajar ilmu agama supaya boleh beramal dengannya dan juga supaya boleh menyampaikan kepada orang, yakni mengaji dengan secara ikhlas, iaitulah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menghilangkan kejahilan yang ada dalam dirinya, maka kelebihannya pahala yang sangat besar. Nak banding dengan seorang yang mengerjakan salat sunat 1000 rakaat, jawabnya menuntut ilmu, satu bab daripadanya pahala lebih besar menuntut ilmu lagi. Nak cerita kelebihan yang begitu banyak. Tuan-tuan sekalian, InsyaAllah kuliah kita pada malam ini ana gunakan kitab At-Tahqiqul Wafi ala Munyatil Musalli, setengah daripada kitab Turath ataupun kitab kuning. Kitab ini tuan-tuan, ana mengajar di tempat yang ana buka, iaitulah pusat pengajian Kutubut Turath di Puncak Alam, sebagai kitab pengajian berserta dengan sanadnya, yakni talian daripada guru ke guru sampailah kepada musannaf, iaitulah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa
nahnu narzuquka. Ayat ini tuan-tuan yang berkaitan dengan amal ibadah, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang beriman, kepada manusia yang dinamakan ummatun ijabah, iaitulah umat Nabi yang terima seruan Nabi, yang dinamakan umat yang beriman. Kemudian kitab At-Tahqiqul Wafi membahas daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan salat. Tuan-tuan sekalian, di dalam kitab At-Tahqiqul Wafi menyatakan ataupun menjelaskan daripada perkara-perkara masalah-masalah yang berkaitan dengan amal ibadah salat pada mazhab kita Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam kitab ini juga membahaskan daripada masalah masbuk dan juga muafiq yang berkaitan dengan seorang makmum masbuk ataupun muafiq. Tuan-tuan sekalian, kita mengerjakan salat dengan secara berjamaah ni, sama ada salat fardu ataupun salat sunat, dengan secara berjamaah, maka tiada lepas daripada dua perkara. Sama ada kita masbuk ataupun kita muafiq, maka kita yang mengerjakan salat berjamaah mestilah kena mengetahui daripada masalah-masalah masbuk dan juga masalah-masalah muafiq yang disebut oleh alim ulama di dalam satu kitab daripada kitab turas. Masalah masbuk muafiq ada 200 masalah. Banyak masalahnya. Dalam kitab At-Tahqiqul Wafi menjelaskan sebahagian daripadanya, bukan semua masalah. Nih, seeloknya tuan-tuan kita belajar dengan berpandukan kepada kitab. Sebab apa? Sebab oleh kerana apabila kita mengaji berpandu kepada kitab, maka ada barakahnya. Kita menumpangkan barakah daripada para alim ulama. Tuan-tuan sekalian, kita tiada sempat nak berjumpa dengan Syekh Daud Al-Fatani masalan. Nih, kita tiada sempat nak berjumpa dengan Syekh Ahmad Zain Al-Fatani yang mengarang kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Kita tak sempat nak berjumpa, maka kita nak tumpang barakah daripada mereka, maka kita belajar kitab-kitab mereka yang mereka itu tinggalkan kepada kita. Nih, tuan-tuan sekalian, di dalam kitab At-Tahqiqul Wafi ala Munyatil Musallin, dia bawa mari satu ayat, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dalam surah Taha ayat 132, suruh olehmu akan ahli kamu bis-salati, dengan mendirikan salat fardu. Suruh olehmu, ya ma'asyiral muslimin, wahai manusia yang beriman, yang Islam, yang mukallaf, yang berakal, yang balighun. Nih, tiada ada manik baginya suruh olehmu dengan mendirikan salat. Tuan-tuan sekalian, mestilah kita kena suruh ahli-ahli kita, daripada anak kita, isteri kita, orang yang bawah jagaan kita, suruh dengan mendirikan salat. Nih, kita mengaji dalam ilmu nahwu, wa'mur ahlaka bis-salah,
dengan perintah fi'lun amrin, iaitulah fi'il amar. Kaedah mengatakan siratul amri lil wujubi, lafaz fi'il amar menunjukkan kewajipan. Maka wajib di atas kita sebagai rais ataupun sebagai ketua, kalau bagi rumah tangga suami, wajib suruh ahli-ahli kita dengan mendirikan salat. Mestilah kita kena suruh tuan-tuan sekalian, isteri kita, anak-anak kita, orang yang bawah jagaan kita, sekiranya kita ni ada sekolah, ada ma'had tahfiz ataupun ada pondok, maka kita sebagai ketua wajib kena suruh orang yang bawah jagaan kita dengan mendirikan salat, yakni dengan peliharakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar di atas mengerjakannya, yakni mengerjakan salat. Mengerjakan salat ini tuan-tuan setengah daripada amal ibadah, mestilah disertai dengan sabar. Kata Abdullah ibnul Mubarak, disebut dalam kitab Durratun Nasihin, as-sabru thalathun, bermula sabar itu terbahagi kepada tiga. Sabar terbahagi kepada tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'ati, sabar di atas mengerjakan taat. Kita mengerjakan salat, yakni mengerjakan taat, perintah daripada Allah, wajib kita laksanakan sebagai seorang hamba Allah, maka mestilah disertai dengan sabar. Tuan-tuan sekalian, sabar di atas melakukan taat. Kena terbiang, kata orang Kedah, kena terap, walaupun nafsu kita tak mau. Kita mempunyai nafsu, setengah daripadanya nafsu yang jahat, iaitulah nafsu al-amarah bisu. Nafsu al-amarah bisu, yakni nafsu yang sentiasa ajak diri seseorang hamba mengerjakan kemaksiatan. Itu nafsu al-amarah, tuan-tuan sekalian. Maka nafsu al-amarah yang ada pada diri kita tiada mahu mengerjakan taat, kita mestilah sabar, mestilah kita kena laksanakan juga. Kena terbiang, tak mau buat mestilah kena buat. Itu perintah daripada Allah, kena terbiang juga. Sabar di atas melakukan taat. Yang kedua, sabrun 'alal ma'siyati, sabar di atas maksiat. Nafsu kita nak buat maksiat, mestilah kena sabar. Sabar, jangan kita buat maksiat. Walaupun nafsu kita suka mengerjakan kemaksiatan, sabar di atas segala maksiat, yakni tahankan nafsu, jangan jatuh diri kita mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, yang disebut dalam kitab tasawuf, kitab Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, kata Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, seorang hamba boleh mengerjakan taat kepada Allah oleh kerana tiada ikut hawa nafsunya. Itulah asalnya. Tuan-tuan sekalian, diri kita boleh mengerjakan taat, boleh melakukan taat kepada Allah sebab musababnya oleh kerana kita tiada ikut akan hawa nafsu. Tiada ikut akan hawa nafsu, maka diri kita boleh mengerjakan taat kepada Allah. Sebaliknya, sekiranya nafsu kita mau mengerjakan kemaksiatan, maka kita ikut hawa nafsu, maka jatuh dalam kemaksiatan.
Tuan-tuan sekalian, kalau kita ikut hawa nafsu, jatuh dalam kemaksiatan. Kalau tiada ikut akan hawa nafsu, boleh mengerjakan taat kepada Allah. Nih, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, sabrun 'alal balaya, yakni sabar di atas segala ujian Allah. Nah, ujian yang Allah Ta'ala uji kepada kita daripada balak. Nih, Allah Ta'ala uji balak kepada kita, sabar. Sabar di atas segala balak. Tuan-tuan sekalian, sifat manusia yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Innal insana, sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan manusia itu bersifat dengan resah gerisah. Nih, Allah Ta'ala jadikan manusia itu bersifat dengan resah gerisah ataupun keluh kesah apabila diujikan balak kepadanya. Nih, apabila Allah Ta'ala ujikan balak kepada kita, maka manusia dijadikan sifatnya ataupun tabiatnya bersifat dengan resah gerisah. Itu sifat manusia. Dan apabila mereka itu mendapat kebaikan, yakni mendapat nikmat. Nih, apabila kita dapat nikmat, manu'a, menegah daripada mengerjakan kebajikan. Sifat manusia ni tuan-tuan, tabiat manusia yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Nih, apabila Allah Ta'ala ujikan nikmat, apabila Allah Ta'ala ujikan bala, bersifat dengan resah gerisah ataupun keluh kesah. Apabila Allah Ta'ala berikan nikmat, berikan benda-benda yang dia suka. Nih, dapat nikmat, dia tak ingat kepada Allah, menegah daripada mengerjakan kebaikan ataupun kebajikan. Illal musallin, kecuali mereka yang mengerjakan salat. Nah, kecuali mereka yang mengerjakan salat, alladina hum ala salatihim daimun, dan mereka yang berkekalan memelihara akan dia akan salat. Nih, ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak mengistisnakan, nak mengeluarkan daripada manusia yang mengerjakan salat dengan bersifat-sifat yang dikeji. Setengah daripada sifat yang dikeji, iaitulah sifat bertabiat apabila diujikan bala, bersifat dengan resah gerisah. Nih, apabila diberikan nikmat, bersifat dengan menegah daripada mengerjakan kebajikan. Illal musallin, kecuali yang tiada bersifat dengan sifat yang tersebut, iaitulah al-musallin, manusia yang mengerjakan salat. Sebab itulah mestilah kita kena jaga salat kita tuan-tuan. Nih, jaga salat fardu. Nak, kita nak daripada keluarga kita, daripada keluarga yang mendapat barakah, dan pekerjaan kita, pekerjaan yang mendapat barakah, mestilah pelihara salat fardu 5 waktu. Nih, jaga salat fardu, jangan kita tinggal. Ada satu buah kitab di atas ni tuan-tuan, kitab yang bernama Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Kitab ni tuan-tuan menyatakan daripada seksaan-seksaan bagi mereka yang mengerjakan dosa besar. Seksaan bagi mereka yang mengerjakan dosa besar. Setengah daripadanya, siapa dia punya ni? Al-babul awwalu fi uqubati tarikis salah. Bab yang pertama pada menyatakan seksaan bagi manusia yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Nih, tak ada uzur syar'i, saja tinggal. Tuan-tuan sekalian, apa dia seksanya?
dalam kitab ini menyatakan 15 siksaan. 15 siksaan yang Allah Ta'ala seksa kepadanya. Ni. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita tinggal salat fardu. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan salat, yakni salat fardu 5 waktu, muta'ammidan, hal keadaan sengaja, faqad kafara jihara, maka sesungguhnya dia telah kafir yang nyata. Pada hadis ini tuan-tuan, telah menjalani oleh mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, salat itu, kita mengaji sikit daripada ilmu usuluddin. Membahas dalam ilmu usuluddin daripada rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dengan rukun Islam, dia ada farak ataupun ada perbezaan. Nih, perbezaan daripada rukun iman dengan rukun Islam. Rukun iman dinamakan rukun yang hakiki. Rukun iman dinamakan rukun yang hakiki. Rukun Islam dinamakan rukun urfi. Nih, apa dia rukun urfi? Rukun urfi yakni perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Ada 5 perkara. Nih, perkara-perkara yang besar dalam Islam ada 5 perkara. Apabila kita laksanakan 5 perkara ini, maka jelaslah mengatakan daripada keislaman kita. Tak, tuan-tuan sekalian, adapun rukun iman dinamakan rukun hakiki. Mestilah dengan yakin, percaya dengan yakin. Rukun iman tuan-tuan, sekiranya kita syak ataupun zan ataupun waham ataupun tolak satu daripadanya, maka automatik jatuh dalam murtad. Tak boleh tolak. Nih, daripada masalah bab salat, manusia yang meninggalkan salat dengan sengaja dinamakan orang fasik. Nih, yakni mereka-mereka yang mengerjakan dosa besar dinamakan orang yang fasik. Mesti bertaubat kepada Allah, kemudian diqadakkan salat yang dia tinggal. Nih, tuan-tuan sekalian, sekiranya dia mengingkari kewajipan, contoh dia kata salat fardu tiada wajib, ataupun dia kata salat Jumaat tiada wajib, maka jatuh dalam murtad, jatuh kufur, jatuh dalam kafir dengan sebab mengingkari kewajipan. Nih, dengan sebab dia ingkar kewajipan yang Allah Ta'ala wajib. Tuan-tuan sekalian, tinggal salat dengan sengaja, pada hadis yang anda sebutkan tadi, faqad kafara jihara, maka sesungguhnya dia telah kafir yang nyata. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, iaitulah kufur nikmat, bukan kufur i'tiqad. Nih, kufur nikmat, Allah Ta'ala beri nikmat kepadanya, dia tidak menggunakan nikmat di atas jalan yang Allah Ta'ala redha, menderhakai Allah, tinggal mengerjakan salat fardu, dinamakan kufur, iaitulah kufur nikmatnya. Tuan-tuan sekalian, nih, bukan kufur i'tiqad. Tuan-tuan sekalian, orang fasik dengan orang munafik mestilah kita kena berbeza. Nih, kena ada perbezaan. Orang fasik tuan-tuan, iaitulah orang yang mengerjakan dosa besar dan mengekali dosa-dosa kecil. Wajib bertaubat kepada Allah. Nih, wajib raji'ina ilaihi bitaubati wal ikhlasi. Katanya Ibnu Zaidin, wajib kembali kepada Allah bitaubati dengan bertaubat, wal ikhlasi, dan ikhlas mengerjakan amal ibadah. Tuan-tuan sekalian, mereka yang udzur syar'i,
Udzur syar'i tuan-tuan, yakni udzur pada syarak. Yang pertama daripada kalangan wanita, apabila datang manik kepadanya, ni, datang haid dan juga nifas ataupun nifas. Datang haid, datang nifas, tiada wajib mengerjakan salat dan juga tiada wajib mengqadakkan salat yang dia tinggal masa kedatangan haid dan nifas. Tuan-tuan sekalian, yang kedua, orang yang kafir asli. Nih, orang kafir asli setelah dia masuk Islam, masa dia masuk Islam, wajib mengerjakan daripada kewajipan dalam Islam. Masa dia kafir dahulu, tiada mengerjakan salat. Tak kala dia masuk Islam, tiada wajib mengqadakkannya. Daripada kufur orang kafir asli. Nah, yang ketiga, orang yang gila. Nih, orang gila tiada wajib mengerjakan salat dan juga tiada wajib qada pada ketika dia gila. Tak kalau dia sembuh. Nih, dia sembuh daripada gila. Masa dia gila, dia tiada mengerjakan salat, wajib tak qada. Salat yang dia tinggal masa dia gila, jawabnya tiada wajib dengan ittifaq para alim ulama fuqaha. Nih, adapun orang murtad, bersalahan dengan orang yang murtad. Orang yang murtad, kalau dia sembahyang tidak sah, wajib dia mengucap balik. Nih, masa dia masuk Islam, orang murtad ni tuan-tuan asalnya Islam. Selepas tu dia buat satu-satu perkara yang boleh membatalkan imannya. Apabila dia murtad, dia mengerjakan salat tiada sah. Apabila dia masuk Islam, wajib dia qada salat yang dia tinggal masa murtadnya. Nih, itu daripada masalah bab fiqh. Adapun orang yang murtad disertai dengan gila. Dia murtad, kemudian tak kalau dia murtad, marilah penyakit majnun, iaitulah gila. Nih, dia gila. Tak kalau dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadat, tiada wajib mengqadakkannya dengan sebab kedatangan gila, bukan dengan sebab murtad. Adapun murtad wajib mengqadakkannya. Nih, begitu juga tuan-tuan pada masalah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka wajib dia qada. Ada dalilnya. Boleh lihat dalam kitab alim ulama, dalam kitab yang bernama At-Tawdihus Syubhat. Nih, tuan-tuan sekalian, dalil yang dibawa datang oleh para alim ulama. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. La nas'aluka rizqan, tiada kami yakni Allah minta akan kamu rezeki. Allah Ta'ala tak minta kepada kita rezeki. Kami yakni Allah yang memberi rezeki akan kamu. Nih, Allah Ta'ala tak minta kepada kita rezeki, Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki kepada kita. Apa makna rezeki tuan-tuan? Tak, kita tak sebut rezeki. Rezeki yang kita dapat pada hari ini tuan-tuan, segalanya telah ditentu oleh Allah pada masa azali. Nih, kita kembali dalam ilmu usuluddin. Tuan-tuan sekalian, kita belajar daripada ilmu akidah. Setengah daripada sifat kamalat yang wajib bagi Allah, 20 sifat. Nih, daripada pendapat Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan Imam Al-Qadi dan Imamul Haramain. 20 sifat terbahagi kepada 4. Nih, kita ambil satu daripadanya, iaitulah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7, tuan-tuan sekalian. Dalam 7 kita ambil 2. Nih, boleh faham? Iaitulah sifat kudrat, sifat iradah. Sifat kudrat dinamakan sifat ma'ani. Sifat iradah orang panggil sifat ma'ani. Sifat kudrat
iaitulah berkuasa. Sifat iradah iaitulah berkehendak. Maka ada takluknya, ada kerjanya. Ni. Apa dia kerja sifat kudrat? Apa dia kerja sifat iradah? Tuan-tuan sekalian, dalam masalah bab rukun iman, wajib kita beriman dengan qada dan juga qadar. Ni, yang disebut dalam kitab Matan Jawharatut Tauhid. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Dan wajib beriman kami dengan qadar. Wa bil qada kama ata fil khabari. Dan dengan qada begitu juga yang datang pada khabar, yakni pada hadis. Maknanya tuan-tuan, wajib kita percaya, wajib kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa dia qada? Nih. Apa dia qadar? Nih. Kita termasuk dalamlah qada mubran, qada mu'allaq, panjang lagi ceritanya. Nih. Apa dia qada? Apa dia qadar? Qada ni tuan-tuan, iaitulah daripada takluk sifat berkehendak Allah Ta'ala. Nih. Yakni Allah Ta'ala menentukan pada masa azali. Nah, itu qada. Allah Ta'ala tentu pada masa azali dengan takluk sifat iradahnya, yakni berkehendak Allah. Nih. Qadar iaitulah daripada takluk sifat kudrat Allah, takluk sifat berkuasa Allah Subhanahu wa taala, yakni menimbulkan perkara-perkara yang telah ditentu oleh Allah dengan qadanya pada masa azali dahulu. Nih, itulah maknanya. Termasuklah rezeki. Rezeki tuan-tuan yang kita duk cari sekarang, telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita usaha ikhtiar, tetapi pada akidah kita mestilah kita kena pegang, mestilah kita kena kuatkan akidah, pegang akidah. Usaha ikhtiar kita tiada boleh memberi bekas, tiada boleh mengubah daripada tiada kepada ada. Ni, tiada boleh mengubah. Yang memberi bekas Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, daripada akidah kita termasuklah rezeki. Nih. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami, yakni Allah, tidak minta rezeki kepada kamu. Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Allah Ta'ala tak minta rezeki kepada kita. Allah Ta'ala lah yang mengurniakan rezeki kepada kita. Apa makna rezeki tuan-tuan? Nih. Rezeki ni tuan-tuan, maknanya kita kena faham makna rezeki. Yang berlainan dengan makna-makna yang telah ditakrif oleh golongan-golongan yang sesat, seperti mana Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan rezeki iaitulah barang yang dihantar oleh Allah Ta'ala kepada manusia dan kepada hayawan supaya boleh mengambil manfaat dengannya, supaya boleh mengambil guna dengannya. Itu makna rezeki. Nah, Allah Ta'ala berikan kepada manusia, Allah Ta'ala berikan kepada binatang supaya boleh mengambil manfaat. Itu makna ataupun takrif rezeki. Itu daripada makna yang telah dihurai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bersalahan dengan puak Mu'tazilah. Kata puak Mu'tazilah, tuan-tuan sekalian, Mu'tazilah mengatakan rezeki iaitulah barang yang dimiliki oleh seseorang, sama ada boleh mengambil manfaat ataupun tiada mengambil manfaat. Ada perbezaan daripada Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah,
benda yang kita milik, sama ada mengambil manfaat ataupun tidak, dinamakan rezeki. Ahlussunnah tak. Ni, mengambil manfaat sahaja. Azan, fadhal. La tukhliful mi'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian daripada masalah bab rezeki, katanya alim ulama, rezeki terbahagi kepada dua. Rezeki terbahagi kepada dua. Yang pertama rezeki untuk zahir, yang kedua rezeki untuk batin. Rezeki zahir iaitulah untuk jasad kita, untuk badan kita. Seperti mana kita boleh makan, maka boleh kenyang. Pada adatnya begitu. Ni, adat apabila kita makan, maka datanglah sifat kenyang. Apabila kita minum, datanglah hilang dahaga. Itu pada adat. Ni, adat boleh menyalahi, tuan-tuan sekalian. Berkaitan dengan masalah bab hukum adat dengan hukum syarak dan hukum akal, hukum wad'i. Tuan-tuan sekalian, membahas dalam ilmu usuluddin. Itu rezeki zahir. Ni, kita dapat sehat tubuh badan. Badan kita sehat, rezeki daripada Allah, yakni rezeki zahir. Yang kedua rezeki batin. Tuan-tuan sekalian, rezeki batin seperti mana ilmu pengetahuan. Ni, seperti mana ma'arif, yakni boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita beriktikad di atas akidah yang sebenar. Ni, iktikad kita akidah yang sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rezeki daripada Allah, iaitulah rezeki batin. Tuan-tuan sekalian, kita mari masjid ni tuan-tuan, ni duduk dalam majlis ilmu agama, sikit sebanyak kita tak faham ataupun tidak diampuni oleh Allah, ni dinamakan rezeki batin. Dinamakan kita mencari rezeki, iaitulah rezeki untuk batin, ataupun dinamakan rezeki untuk jiwa kita. Tuan-tuan sekalian, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami yakni Allah tak minta kepada kamu rezeki, bahkan kami yakni Allah yang memberi rezeki akan kamu. Kemudian rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita bukan lepas begitu sahaja. Tuan-tuan sekalian, ni akan disoal oleh Allah Ta'ala apabila berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala akan soal. Ni, pertama daripada masalah jasad kita, daripada tubuh badan kita, yang disebut dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, seorang ulama daripada ulama fiqh, yakni alim pada bidang fiqh. Ni, katanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pada mukaddimah kitabnya, kita mempunyai anggota yang 7. Tuan-tuan sekalian, anggota yang 7 tuan-tuan, mestilah kita kena jaga. Apa dia? Yang pertama, mata kita. Ni, mata kita. Apabila kita melihat maksiat dengan mata, maka hati akan ikut, dan juga jasad yang lain ataupun anggota yang lain, dia akan ikut mengerjakan kemaksiatan. Sebab itulah mesti kena jaga mata. Ni, anggota yang 7, mata kita, yakni sifat pelihat. Ni, yang kedua, daripada hati kita, daripada 2 tangan, daripada sifat pendengar, iaitulah telinga. Tuan-tuan sekalian, sifat pendengar. Ni, daripada kemaluan, daripada 2 kaki, daripada perut kita, anggota yang 7 akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita guna? Ni, pada umumnya segala rezeki yang Allah Ta'ala beri pinjam kepada kita, Allah Ta'ala akan soal satu persatu apabila datanglah hari kiamat.
Sebab itulah rezeki yang Allah Ta'ala beri, disuruh kita guna pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, jagalah daripada anggota yang 7. Jangan buat maksiat kepada Allah, tuan-tuan sekalian. Kemudian kita tengok sedikit dalam kitab. Kitab ni tuan-tuan besar ni. Tebal kitab At-Tahqiq Al-Wafi ala Bunyatil Musalli. Selalu anda baca kat masjid kitab ni tuan-tuan. Lama ni, lebih kurang 10 tahun lah, kalau sebulan sekali. 10 tahun habis ya. Sekejap saja. Kalau kitab Bunyatil Musalli nipis tu, tebal tu. Tapi kalau kita baca dengan ibarat ni, apa panggil satu persatu ni, kemungkinan lebih kurang 8 tahun sahaja. Tuan-tuan sekalian, walaupun kitab tu nipis ni. Katanya alim ulama, hikmah ditentukan salat 5 waktu. Dia ada hikmah dia. Allah Ta'ala perintah kepada kita, wa aqimis salah, dan diri olehmu, yakni mengerjakan olehmu ni, melaksanakan olehmu as-salah akan salat fardu 5 waktu. Salat fardu 5 waktu tuan-tuan ada hikmahnya. Allah Ta'ala tentukan salat subuh dalam waktu subuh, ada hikmahnya. Allah Ta'ala tentukan salat zuhur di dalam waktu zuhur, ada hikmahnya. Ni, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tentukan salat asar di dalam waktu asar, dia ada hikmah dia. Begitulah salat maghrib dan juga salat isyak, di dalam waktu isyak dia ada hikmah dia. Tuan-tuan sekalian, seeloknya kita mengetahui, katanya Syekh Al-Fatani, hendaklah kamu ketahui, yakni kita belajar sampai mengetahui. Nih, seeloknya begitu. Walaupun tiada jatuh dalam masalah mengetahui hikmah dalam ilmu fardu ain, seeloknya kita mengetahui daripada tiada mengetahui. Oleh kerana apabila kita mengetahui, maka datanglah rasa semangat, rasa rajin di dalam melaksanakan salat fardu. Tuan-tuan sekalian, tahu rukun salat, tahu syarat salat, yang berkaitan dengan hak salat itu wajib, fardu ain. Tetapi mengetahui hikmah, seeloknya, sebaiknya kita mengetahui, supaya datang rasa semangat nak melakukan ataupun mengerjakan amal ibadah salat. Tuan-tuan sekalian, yang disebut dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari nama bagi satu buah kitab. Dia ada 23 jilid pada satu tabak ni. Tabak yang lain wallahu alam. Yang anda mengaji anda mengaji di Fatani, mengaji di Azhar Asy-Syarif, menggunakan kitab Fathul Bari yang 23 jilid. Bukan nama bagi seseorang, nama bagi satu buah kitab. Tuan-tuan jangan keliru dia. Fathul Bari nama bagi satu buah kitab, bukan nama bagi seseorang. Tuan-tuan sekalian, kitab Fathul Bari syarah bagi kitab Sahih Al-Bukhari. Syarah bagi kitab Sahih Bukhari. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani digelarkan dengan Al-Hafiz, yang sangat alim dan juga dinamakan ulama muhaddisin. Tuan-tuan sekalian, katanya wal hikmatu fi takhsisi fardis salati bil lailatil isra annahu sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ra'a fi tilkal lailah ta'abbudal malaikah wa inna minhum alqa'imu fala yaq'udu
warraqi'u fala yasjudu wassajidu fala yaq'udu fajama'allahu lahu wa li ummatihi tilkal ibadat kulliha fi kulli rak'atin yusalliha al-'abdu bi syara'itiha min at-tama'ninati wal ikhlasi. Tuan-tuan sekalian, panjang juga percakapannya ni. Jadi ana takkan huraikan habislah tuan-tuan. Kalau huraikan habis panjang ceritanya. Kemungkinan sampai pukul 10.30 ni kalau huraikan habislah. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita ambil masa lebih kurang 2-3 minit lagi. Ya. Boleh 2-3 minit. Ya. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menghuraikan dan bermula hikmah ditakhsiskan, yakni ditentukan salat fardu pada malam Isra. Allah Ta'ala tentukan salat fardu pada malam Isra. Apa dia hikmahnya? Ni, ada hikmah dia, tuan-tuan sekalian. Katanya annahu sallallahu alaihi wasallam, ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi ra'a fi tilkal lailah, tak kala dinaikkannya Nabi ke langit. Apabila Nabi dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke langit, tuan-tuan sekalian, pada masalah bab Isra wal Mi'raj berkaitan dengan ilmu akidah, tuan-tuan sekalian. Ni. Pada masalah kisah Isra wal Mi'raj yang disebut oleh alim ulama dalam kitab Kifayatul Muhtaz. Ni. Kalau dalam kitab Arab pun ada. Kitab tu berwarna hijau. Ni. Apa panggil setengah daripada kitab Turas. Kitab Kisah Isra wal Mi'raj. Nabi dinaikkan oleh Allah ke langit pada malam Isra. Ta'abbudal malaikah. Pada malam itu tuan-tuan, Nabi melihat ibadah para malaikat. Ni. Nabi dinaikkan ke langit, maka Nabi melihat ibadat-ibadat yang dikerjakan oleh para malaikat. Tuan-tuan sekalian, ni. Malaikat mengerjakan amal ibadah. Ni, yang sangat taat kepada Allah Ta'ala, itu para malaikat. La ya'sunallah, tiada derhaka kepada Allah Ta'ala walaupun sedikit. Taat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tuan-tuan sekalian, Nabi naik ke langit bukan makna Allah Ta'ala itu bertempat. Ni. Berkaitan dengan ilmu akidah, tuan-tuan. Ni. Maha sucinya Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat hawadis, yakni sifat-sifat yang baharu. Ni. Tuan-tuan sekalian. Ni. Laisa kamislihi syai'un. Tiada seumpamanya Allah Ta'ala syai'un, sesuatu pun. Ni. Allah Ta'ala tiada sama. Kita belajar dalam kitab Khudari, kitab ilmu Nahu, satu kaedah mengatakan syai'un isim nakirah, laisa kalimah nafi, jatuh pada halaman nafi, memberi faedah umum. Sesuatu pun Allah Ta'ala tiada sama pada zatnya, tiada sama akan segala hawadis. Pada segala sifat-sifatnya Allah tiada sama akan segala hawadis, dan pada segala perbuatannya Allah Ta'ala tiada sama akan hawadis. Tuan-tuan sekalian, ni. Adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, yang pada maknanya mutasyabihat, ni, yakni mengelirukan bagi orang awam, maka ayat itu mestilah kita fahami di atas akidah yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, ni, daripada ulama khalaf dan juga ulama salafus salih, ayat-ayat yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat ditakwilkan dengan takwil ijmali dan juga ditakwilkan dengan takwil tafsili pada ulama khalaf. Tuan-tuan sekalian, pada masalah bab takwil ijmali daripada ulama salafus salih
dan juga sepakat ulama khalaf, laisa kamislihi syai'un, tiada seumpamanya Allah sesuatu pun akan segala makhlukat. Tuan-tuan sekalian, ni itu pada masalah ilmu akidah. Maha sucinya Allah Ta'ala, i'tikad kita tuan-tuan, maha sucinya Allah daripada bersifat dengan sifat yang baharu. Ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala al-istighna an kulli ma siwa wa iftiqar kullu ma ada. Tuan-tuan sekalian, kita ambil khulasahnya, Nabi naik ke langit bukan makna Allah Ta'ala itu bertempat. Tempat itu sifat bagi makhluk. Ni tuan-tuan sekalian, jihad yang 6 mustahil atas zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dinamakan jihad, bawah dinamakan jihad, tepi kiri kanan dinamakan jihad. Ni Allah Ta'ala mawjudun, yang ada Allah, ada yang zati, bukan ada yang aridi. Bila jihatin, dengan tiada berjihad, dengan tiada berarah. Tuan-tuan sekalian, Nabi naik ke langit, Nabi melihat ibadah para malaikat. Wa inna minhum alqaimun, setengah daripada ibadah para malaikat yang berdiri. Fala yaqudu, maka mereka itu tiada duduk. Ni yang berdiri ni tuan-tuan tiada duduk. Warraqi'u fala yasjudun, dan yang rakaat pula tiada sujud. Ni wasajidu fala yaqudu, dan yang sujud pula tiada duduk. Fajama'allahu lahu wa li ummatihi, maka telah menghimpun oleh Allah Ta'ala bagi Nabi, wali ummatihi, dan bagi umat Nabi, tilkal ibadat, demikian itu amal ibadah para malaikat, kulliha, sekaliannya. Allah Ta'ala himpunkan, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, bagi kepada umat Nabi yang telah mengerja salat oleh seorang hamba, bisyaraitiha, dengan mencukupi syaratnya, wa tama'ninatin, dan disertai dengan tama'ninah. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala himpunkan daripada ibadah para malaikat berdiri, diam, daripada rakaat, daripada sujud. Allah Ta'ala himpunkan bagi kepada seorang hamba, bagi kepada Nabi, bagi kepada umat Nabi, yang mana seorang hamba mengerjakan salat. Dalam satu-satu rakaat adanya ibadah-ibadah para malaikat, yakni setengah daripada, iaitulah berdiri, yang kedua rakaat dan sujud. Allah ambil berdiri, Allah Ta'ala ambil rakaat, ambil sujud, setengah daripada amal ibadah para malaikat Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, bagi kepada umat Nabi. Itu hikmahnya tuan-tuan. Banyak lagi hikmah, dan dia yang disebut oleh Syekh Khatib Asy-Syaribini. Panjang lagi lah ceritanya. Jadi insya-Allah, kesimpulannya tuan-tuan, yang pertama, kita sebagai rais ataupun sebagai ketua, bagi rumah tangga dan bagi apa-apa dia ketua sekalipun, mestilah kita suruh bagi ahli-ahli kita, isteri kita, anak kita, orang yang bawah jagaan kita, bisalati, dengan mengerjakan salat. Sebab salat ini, as-salatu imanuddin, salat itu iaitulah tiang agama. Yang disebut oleh ulama-ulama muhaddisin menghuraikan hadis itu, segala amal ibadah kita berkaitan dengan salat kita. Sebab itulah tuan-tuan, mestilah kita memelihara akan salat fardu 5 waktu. Sekadar itu dahulu sebagai penyampaian pada malam ini, insya-Allah menjadi manfaat dan juga menjadi keberkatan dalam kehidupan kita. Sebelum daripada anak sudah tuan-tuan, ada soalan tak? Soalan yang berkaitan dengan fiqh, yang berkaitan dengan akidah. Ada soalan? Yang berkaitan dengan dobi masalah. Tapi tauliah anak baru tuan-tuan. Anak baru balik ngaji saja. Insya-Allah tetapi nak jawab dengan ilmiah tuan-tuan. Insya-Allah. Tak ada salam dah. Jadi tak ada salam pun, insya-Allah kita tutup di sini. Dan tuan-tuan, sebagai makluman sedikit, anak sekarang tuan-tuan buka satu pusat pengajian Kutubut Turas di Puncak Alam, dekat saja di Puncak Alam ni.
Pengajian di situ pengajian kitab-kitab kuning ataupun pengajian kitab-kitab pondok lebih kurang 17 buah kitab ni. Ni, buat permulaan sekarang sebab baru sahaja. Ni. 17 buah kitab yang dibaca di situ termasuklah kitab Arab dan juga kitab Jawi. Ni. Termasuk kitab ilmu alat, ilmu nahwu saraf dan juga ilmu bayan ma'ani balaghah. Dan yang kedua iaitu pengajian Al-Quran dengan dengan secara sanad yang pertama sanad riwayat Asim ni yang ana terima daripada Syekh Azhar, yang kedua sanad riwayat daripada ni. Satu lagi tak berapa nak ingat tuan-tuan sebab dia ada tulis. Yang pertama riwayat Asim. Jadi dua sanad lah kita baca, kemudian kita beri sanad kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai makluman, jadi ana bawa lah sikit panggil produk ana yang dijual oleh pelajar anak tu ni, 2 orang. Kemudian keuntungan sikit sebanyak tu sebahagian daripadanya masuk dalam pusat pengajian Kutubut Turat untuk beli kitab dan sebagainya. Kemudian makluman kepada tuan-tuan sekalian, sekiranya tuan-tuan nak infak ataupun nak bagi semangat ni untuk beli rehal dan juga untuk beli kitab, untuk ana bagikan kepada para pelajar sebab pelajar tak beli kitab ni. Jadi ana beli kemudian wakaf sebagai wakaf khas kepadanya. Tuan-tuan nak bagi semangat, insya-Allah boleh. Tuan-tuan sekalian, sekadar ini dahulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Produk anak tuan-tuan yang pertama Harba Mujarab, yang kedua madu lebah asli ni. Madu lebah itu asli sebab bermadu dia kena asli, tuan-tuan. Yang kedua stokin ataupun sarung kaki bagi wanita daripada Mesir. Satu pasang panjang, yang panjang RM7 saja. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.